kita sama-sama diskusikan satu tajuk yang sangat penting untuk dibahaskan, yang selalu disebutkan, ialah wara'. Apa itu wara'? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita kalangan mereka-mereka yang bersyukur di atas segala pemberiannya, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah, pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, sama-sama kita muhasabah diri kita. Apakah kita di kalangan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau sebaliknya? Apakah kita tergolong di kalangan mereka-mereka yang takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun sebaliknya? InsyaAllah pagi ini kita sama-sama diskusikan satu tajuk yang sangat penting untuk dibahaskan, yang selalu disebutkan, ialah wara'. Apa itu wara'? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya bacakan di dalam kitab Taisiril Khallaq dan syarahan yang saya tulis dalam kitab Fathil Khallaq. Disebutkan wal wara' wa ijtinabu syubhat khaufan minal wuqu'i fil muharramat kama fi ta'rifat. Selalu kita menyebut perkataan wara'. Ini wara' lah. Wara' tu apa dia, tuan-tuan? Ijtinabus syubhat khaufan minal wuqu'i fil muharramat.
iaitu menjauhkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang syubhat. Menjauhkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang syubhat, yang tidak jelas statusnya. Sehingga dalam hal ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan perkara yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak akan meragukanmu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menjauhi perkara-perkara yang syubhat khaufan minal wuqu'i fil muharramat. Kerana apa? Kerana takut, kerana bimbang kita akan melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Kerana kita takut kita terjebak dengan perkara-perkara yang sudah jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wara. Dalam satu ta'rif yang lain, para ulama mendefinisikan hifzun nafsi an wuqu'il muharramat, memelihara diri daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Maka saya sebut dalam syarahan kitab ini, ialah seperti apa yang telah dinukilkan di dalam kitab At-Ta'rifat karya Al-Imam Al-Jurjani, Al-Imam Ali Al-Jurjani. Wa hassallahu ta'ala alaihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kita supaya kita ada sifat wara, supaya kita bersifat dengan sifat wara. Ini takut untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, seperti mana apa yang telah disebutkan di dalam kitabnya yang mulia, ya ayyuhar rusul kulu min tayyibat wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai sekalian rasul. Ini perintah ya Allah Ta'ala perintahkan kepada sekalian rasul. Namun di dalam kaedah disebutkan di dalam kitab usul tafsir, al-ibratu bi'umulil lafzi la bi khususis sabab. Jadi ibrah yang mana pengajaran di sini ialah kita ambil daripada umum lafaz tu. Daripada umum lafaz disebutkan itu, la bi khususis sabab. Bila disebut ya ayuhar rasul, ini termasuk kepada kita juga. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan termasuk dalam rasul itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan kulu min tayyibat. Makanlah daripada makanan-makanan yang baik. Halalan tayyiban. Makanan tersebut makanan yang halal dan makanan yang baik. Tidak ada unsur-unsur haram, tidak ada unsur syubhat. Wa'malu salihan. Dan beramallah dengan amalan yang baik, amalan yang salih yang mendekatkan hubungan kita, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, sesungguhnya aku sangat mengetahui apa yang kamu lakukan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kena rasa yang bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerhati segala gerak-geri kita. Tuan-tuan, rasa ni dia benda lain. Tahu benda lain, rasa benda lain. Tuan-tuan, ada orang yang tahu, contoh, durian ni sedap. Orang yang tak pernah makan durian, dia dengar orang cakap, belilah B40. Belilah B40. Durian Musang King kan, nama durian lain-lain kan. B40. Mana B40 tu? B40 tu kan, rakyat-rakyat yang status B40. Dia katakan, Musang King sedap. Kena rasa. Hang tak rasa, hang tak tahu. Rasa tu benda lain. Tahu benda lain, tahu tapi belum rasa. Jadi dia tidak menikmati. Sehinggalah seseorang itu merasai kelazatan buah durian itu. Masya Allah, tabarakallah. Dia tak boleh nak cerita ke orang punya sedapnya tu. Dia boleh bagi tahu sedap. Kalau hang nak tahu, hang rasa sendiri. Itu dia. Itu nak cerita rasa tu. Hak inilah yang meresap
di dalam diri para ahlillah suatu perasaan yang sukar untuk diungkapkan. Bila Allah Ta'ala sebut sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu buat, maknanya apa? Ada orang yang dia tahu Allah Ta'ala mengetahui apa yang dikerjakan, tapi dia belum rasa benda tu. Hak inilah Nabi sebut tentang ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Bahkan disebutkan di dalam kitab yang saya tulis ni, ketika mana Syekh Hafiz Hasan Al-Mas'udi Al-Azhari menyebutkan apa itu ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah, ialah kalian beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarah, seolah-olah kalian menyaksikannya. Saya tulis dalam syarahan ini menunjuki dia tidak datangkan fa illam takun tarah fa innahu yara. Sayyidi Syekh Hafiz Hasan Al-Mas'udi dalam Taisir Al-Akhlaq dia tidak menyambung matan hadis ni. Saya tulis kebarang kalian Syekh Hafiz Hasan Al-Mas'udi merupakan waliyun min awliya'illahi ta'ala, kerana dia menganggap ihsan itu ialah pada makam musyahadah. Wah. Tuan-tuan, faham tak faham? Cubalah insya-Allah sikit-sikit. Maksudnya apa? Kalau makam musyahadah tu, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Namun ini yang perlu dipahami, Allah Taala itu bukan berjirim, bukan mengambil tempat. Dan kita fikir Allah Taala kat sini, Allah Taala, dia bukan. Ini satu perasaan seolah-olah. Dalam hal ini diurai panjang oleh para alim ulama yang muhaqqiqun. Fadaqqaqa bahsahu al-muhaqqiqun al-mudaqqikun. Jadi yang perlu kita ketahui, wara' secara definisinya ialah menjauhkan diri daripada syubhat kerana takut jatuh ke lembah yang haram. Wal wiqar, di wara' itu, dan wiqar wa huwa kama taqaddama dhikruhu falyatara. Jadi sebut dalam bawah, wiqar ni memelihara diri, berhati-hati. Jadi wal wara, al wara dan wiqar wal rahmah. Rahmah itu ta'ni riqqatan taqtadil ihsana ila al marhum, iaitu suatu lembut hati yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan kepada orang yang dicintai. Itu rahmah. Rahmah ni apa? Disebut di dalam kitab Asy'ad Dusuki, rahmat itu adalah buat baik. Kalau rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah al-ihsan. Rahmat pada sisi Allah Taala ialah ihsan. Yang Allah Taala nak buat baik. Kalau pada sisi kita ialah riqqatul qalbi, lembut hati. Maksudnya apa? Tak sanggup melihat kesusahan kepada orang yang dikasihi. Ini rahmat. Tengok orang susah, hati jadi tak tenteram. Wa qad tusta'malu taratan fi riqqatil mujarradah wa taratan fil ihsan al mujarrad anir riqqah. Disebutkan, dan terkadang-kadang dipakaikan makna rahmat itu pada satu kali fi riqqatil mujarrad, pada semata-mata lembut hati. Wa taratan fil ihsan al mujarrad anir riqqah. Dan satu lagi, ada para alim ulama menterjemahkan, menafsirkan rahmat itu adalah ihsan yang hasil daripada lembutnya hati. Lembutnya hati. Dan wal haya, haya itu wa huwa min sifatil mahmudah idza waqa'a fi mahallihi al munasabi. Dan dimaksudkan haya di sini ialah haya, ialah malu. Haya itu adalah malu. Dia dikategorikan daripada sifat-sifat yang terpuji idza waqa'a fi mahallihi, apabila dia berlaku pada tempatnya yang munasabah. Sebab ada malu yang tidak dikategorikan sifat mahmudah.
malu nak buat benda baik, malu nak tolong orang. Hak ni malu yang tidak dikategorikan daripada sifat yang terpuji. Sebab itu malu perlu kepada tempatnya. Malu itu perlu kepada kedudukannya yang munasabah. Fayudhkaru fihi al-haya'u syar'iyyu. Maka disebutkan padanya malu di sini ialah malu yang diterima pada sisi syarak. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, seperti mana apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak datang melainkan dengan perkara yang baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada al-haya'u syar'i dan ada al-haya'u ghairul masyru'iyah. Ada haya, ada malu yang disyariatkan. Malu ni kan, pada satu keadaan bagus tuan-tuan. Malu nak buat jahat. Kan? Malu nak buat maksiat. Kan? Disebutkan dalam satu kisah, di antara sahabat yang paling malu zahir dan batinnya adalah Sayyidina Uthman ibni Affan. Dalam satu riwayat menyebutkan Sayyidina Uthman, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayah yang dikasihi, Sayyidina Uthman ibni Affan ialah orang yang paling malu di kalangan para sahabat, sehingga disebutkan beliau tidak pernah memandang kemaluannya kerana malu, tersangat-sangat malu. Sayyidina Uthman ibni Affan sehingga tidak memandang kemaluannya kerana terlalu malu. Ini disebutkan. Kan? Maka malu itu perlu disesuaikan pada tempatnya. Saya malulah nak pergi masjid sembahyang jemaah. Itu tak kena. Kan? Malu pada tempat-tempat yang baik. Saya malulah. Nanti orang cakap apa pula. Tengok malu pada tempatnya. Malu nak buat jahat itu bagus. Kan? Itu Nabi sebut, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Apabila kalian sudah tidak ada rasa malu lagi, fasna' ma syi'ta. Lakukan apa yang kalian suka. Tak ada rasa malu lagi nak buat maksiat, maka lakukan apa yang kalian suka. Jadi malu pada tempat yang baik. Malu nak belajar, ini tempat yang tak baik. Baik. Fahiya al-iffatu, maka ini dipanggil iffah. Rahmat itu dipanggil iffah. Baik. Iffah. Iffah itu adalah memelihara diri daripada melakukan perkara yang diharamkan. Iffah. Hifdzun nafsi, habsun nafsi. Menahan diri. Ini disebutkan dalam tajuk yang lain. Baik. Maka iffah itu iffah itu apa dia? Kanzuman la mala ma'ah. Fahiyah, maka bermula ianya iffah itu kanzuman la mala ma'ah, iaitu suatu perbendaharaan, suatu perbendaharaan bagi orang yang tidak punya harta, suatu harta bagi orang yang tidak punya harta. Apa? Itu dia. Jadi iffah itu lahir daripada sifat wara. Iffah itu lahir daripada sifat wara. Dia merupakan apa dia? Satu perbendaharaan harta daripada orang yang tidak punya harta. Di tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ada iffah itu, dia sangat memelihara dirinya daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya.
Ya. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perlu tahu bahawa sesungguhnya kita ingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak jadi orang yang baik. Kita nak jadi manusia-manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan manusia-manusia yang sembrono, yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu. Kemudian ini kita bicara tentang wara' dan iffah. Jadi okey, baik. Dan ianya iffah itu disebutkan iffah, kanzun kanzu man la mala ma'ah, iaitu suatu perbendaharaan bagi orang yang tidak punya harta. Bagi orang yang tidak punya harta. Fahadha min awjahi tashbihil baligh. Ini merupakan suatu bentuk daripada tashbih baligh. Dalam ilmu balaghah lah, ma hudhifat minhu adatu tashbih wa wajhu syabah. Sesuatu yang tidak disebutkan wajah syabahnya ada tashbih. Jadi iffah itu suatu perbendaharaan bagi orang yang tidak punya harta. Suatu harta bagi orang yang tidak punya harta. Itu iffah, memelihara diri. Kemudian wa taju man la syarafalah, dan dia merupakan mahkota orang yang tidak ada kemuliaan pada dirinya, bimusabati syarfiha, dengan disesuaikan kedudukannya. Baik, itu dia, dengan disesuaikan kedudukannya. Wa taja man la syarafalah. Itu dia iffah. Kemudian jadi orang yang ada iffah ni, dia ada sifat wara'. Ini kita cerita bab wara' lah. Sebab wara' dan iffah itu suatu benda yang tidak boleh dipisahkan. Bila orang itu ada wara', dia akan takut untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu para alim ulama sangat menekankan sifat wara' itu perlu ada bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian disebutkan lagi wasababuha, dan sebab seseorang itu berlaku iffah. Sababuha ay husulul iffah, sababu husulul iffah ialah inqita'ut tama', terputus tama', tidak ada sifat tama', yakni nuzu'an nafsi ila syai'i syahwatallah, iaitu kecenderungan diri kepada sesuatu yang berpunca daripada syahwat. Baik, itu dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa, sebenarnya kita membahaskan tajuk iffah dan wara'. Jadi bila sebut wara', jadi sekalikan dengan iffah. Jadi wara' itu sebab berlakunya wara' ialah apa dia? Ialah inqita'ut tama'. Tidak ada rasa tama' kepada dunia. Tama' ini adalah suatu perasaan
yang terdorong daripada nafsu syahwat. Itu tamak. Kita sebut jangan tamak. Dia terdorong daripada suatu syahwat. Ini tamakul mazmum, sesuatu tamak yang tercela. Sebab ada tamak yang tidak tercela. Tamak yang tidak tercela ialah tamak di dalam melakukan kebaikan. Ini dipanggil al-hirs. Kesuatan yang dirahmati Allah SWT dalam bahasa Arab, kan, disebut tamak itu syai'un mazmum, sesuatu yang dicela. Adapun al-hirs, kan, ini boleh dipakaikan kepada sesuatu yang baik. Dan seseorang tu gemar di dalam menuntut ilmu, maka dipanggil al-hirs. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan kepada keluasan bahasa Arab itu sendiri. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi sebab seseorang itu bersifat dengan sifat wara' ialah dia memutuskan tamak. Tidak tamak kepada hal-hal dunia yang terbit daripada nafsu syahwat. Wa tarkul hirsi 'ala kasbil mal. Dan di antara sebab seseorang itu wara' ialah meninggalkan tamak, meninggalkan orang panggil wa tarkul hirs 'ala kasbil mal. Digunakan perkataan al-hirs, meninggalkan tamak di atas mencari harta. Tidak gemar mencari, maksudnya apa? Tidak terlalu mencari harta sehingga melupakan akhirat. Fayakfi bima kusima alaihi minal halal. Fahadha yatawalladul qana'ata wal ridha wa syukra. Apa maksudnya? Ialah mencukupi, merasa cukup. Fayakfi bima qusima alaihi. Maka dia merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan kepadanya. Ini dia meninggalkan tamak di dalam mengusahakan harta, yakni seseorang itu merasa cukup apa sahaja yang telah diberikan untuknya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya memang kita disuruh berusaha, kan? Kita disuruh melakukan kebaikan, kita disuruh untuk mencari harta supaya hidup kita senang, tetapi berpada-padalah sehingga kita tidak terjebak dengan perkara-perkara yang melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, begitu. Jangan sampai kita sibuk mencari harta sehingga terleka kita dengan dunia, kita lupa yang kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian wal qanaah bima tad'u ilaihi ad-darurah. Dan merasa cukup dengan apa yang menyeru kepadanya oleh keperluan, dan merasa cukup dengan apa yang sudah ditentukan, kan? Merasa cukup, wal qanaah bima tad'u ilaihi darurah, dan qanaah dengan sesuatu yang menyeru kepadanya oleh darurah, dengan hajat, maksudnya memada-mada. Sehingga disebutkan waqila, ada sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mal qanaah? Apa itu qanaah? Al-ais mimma fi aidin nas wa iyyakum wat tama'a fa innahu al-faqrul hadir. Ada orang bertanya kepada Rasulullah, apa itu qanaah? Kerana sifat-sifat ni lazim bagi orang yang ada sifat tawadhu, iaitu al-ayas mimma fi aidin nas, iaitu berputus asa dengan apa yang ada pada orang, tidak berharap-harap kepada apa yang ada pada orang. Wa iyyakum wat tama'a, sehingga Nabi sebutkan, awasi dirimu daripada sifat tamak. Fa innahul faqrul hadir, maka itu adalah kefakiran yang datang dengan segera. Auto fakir. Orang yang tamak, walaupun zahirnya kaya, sebenarnya itu adalah kefakiran yang jelas ada pada diri dia. Lepas tu jangan kita tamak kepada harta yang ada pada orang lain. Kerana apa? Kerana itu menunjuki bahawa sesungguhnya kita ni orang yang fakir, miskin, kan? Sebenarnya orang yang kaya ialah orang yang merasa cukup. Orang yang wara' akan timbul rasa qanaah, rasa cukup, kan?
Sebab apa? Sebab orang yang tidak ada rasa qanaah, orang yang tidak ada rasa cukup, dia akan terjebak untuk melakukan perkara-perkara sehingga dapat memuaskan nafsunya, sehingga dapat mencukupkan dirinya sesuai dengan keinginan nafsunya walaupun atas jalan yang haram. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Ini ketika mana orang itu tidak ada sifat wara. Ini ketika mana orang itu tidak lahir pada dirinya sifat qanaah. Baik. Kemudian qala Allah Ta'ala fi surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Kan? Menghitung, mengira-ngira orang yang jahil bahawa sesungguhnya dia kaya. Minat ta'affuf, daripada memelihara dirinya daripada masalah. Kan? Nampak? Yahsabuhumul jahilu, kan, disebut dalam tafsir At-Tabari, kan, mereka mengira bahawa sesungguhnya mereka itu kaya, kan, sedangkan mereka itu miskin. Bi amrihim wa halihim, dalam urusan mereka rasa cukup, kan. Minat ta'affuf ay min ta'affufihim anil masalah, daripada memelihara diri mereka daripada masalah. Mereka merasa mereka sudah lepas daripada masalah, kan. Dan wa tarkihim ta'arrudha lima fi aidin nas. Dan disebutkan ta'affuf itu, dan meninggalkan mereka daripada apa yang ada pada tangan manusia. Sabran minhum, kerana sabar daripada mereka, al-ba'sa'i wad-dara, di atas segala kesusahan. Jadi dia yahsabuhumul jahilu aghniya'ah minat ta'affuf, menghitung akan mereka oleh orang yang jahil akan kaya daripada ta'affuf. Ini ada ayat-ayatnya lah. Iaitu daripada pemeliharaan mereka daripada masalah, dan meninggalkan mereka at-ta'arrudha, akan yang mendatangi lima fi aidin nas, kepada sesuatu yang ada pada tangan manusia. Sabran minhum, kerana sabar daripada mereka, alal ba'sa'i wad dharra. Baik, ini disebut dalam tafsir Tabari. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mustadrak lil Imam al-Hakim, maka telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam al-Mustadrak, disebut dalam hadis ini dalam Mustadrak yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, tuba liman hudiya lil Islam, beruntunglah bagi mereka-mereka yang diberi hidayah untuk mengamalkan syariat Islam. Yani man hadahu Allahu azza wa jal li hadzal dinil qayyim, li hadzal dinil azim. Dan beruntunglah bagi mereka-mereka, disebutkan oleh kita ini, beruntunglah bagi mereka-mereka yang diberi petunjuk, yang diberi petunjuk ke jalan arah untuk mengamalkan Islam. Wa kana 'aishuhu kafafan, maka adalah kehidupannya sentiasa cukup, yakni biqadri hajati, cukup dengan kadar hajatnya. Wa qana'a, dan wa quni'a bihi, dan diberi kecukupan, bi an yaqna'a ma qusima lahu, maka dia diberi kecukupan di atas apa yang dimiliki. Itu je tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lahir daripada sifat wara. Qanaah lahir daripada sifat wara. Iffah, kehormatan diri, lahir daripada sifat wara, seperti mana yang disebutkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah sedikit sebanyak perkongsian kita di dalam kitab Taisirul Qalaq beserta syarahannya yang saya tulis. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kitab yang saya tulis ni belum dicetak lagi, ini saya baca dalam PDF. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya membuka ruang kepada tuan-tuan, kalau ada ingin menyumbang untuk percetakan kitab ini, sangat dialu-alukan, boleh berjumpa dengan saya. Jadi kitab ni saya tulis dalam masa 4 bulan juga, dan berakhir pada 26 sebelum Muharram apa? Sebelum Muharram. Apa dia? Zulhijjah. Zulhijjah. Zulqaidah, Zulhijjah. Sebelum Muharram, Zulhijjah. Saya siap menulis kitab ni pada bulan Zulhijjah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ni sekarang dalam proses percetakan. Saya baru cetak 2. Tuan-tuan tak ada bajet. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang ingin menyumbang untuk menghasilkan percetakan, insya-Allah kalau dicetak
Dan saya akan bacakan syarahan ini kepada anak-anak murid saya dan kepada tuan-tuan yang ingin manfaat, saya bagi free je. Kalau ada lah cetakan tu. Jadi saya fikir nak cetak dalam 50 naskah dulu. Jadi bila saya tanya-tanya cetak tu, dalam harga satu cetak dan satu naskah dalam 82 muka surat dalam RM13 saja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi RM13 kali dengan 50 dapat apa? Itulah yang saya fikir saya nak cetak untuk 50 naskah. Tu saya agih-agihkan kepada anak murid dan saya akan bacakan kitab ni, syarah daripada kitab Taysirul Qalaq. Jadi kitab Taysirul Qalaq ni sedikitlah tuan-tuan pendengaran. Kitab Taysirul Qalaq dikarang oleh Syekh Hafiz Hasan Al-Mas'udi Al-Azhari, salah seorang ulama Azhar. Jadi beliau mengarang kitab Taysirul Qalaq dan kitab ini menjadi kitab yang dijadikan mukarrar, dijadikan silibus pengajian di Aceh. Di Aceh tempat saya mengaji dulu, dan saya fikir sangat bagus untuk saya syarahkan. Jadi saya syarahkan dalam bahasa Arab. Dan saya syarahkan dalam bahasa Arab sesuai dengan kemampuan saya lah. Kalau ada salah, itu mudah-mudahan diperbetulkan lah. Gitu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah sedikit sebanyak pengenalan. Dan kita baca tadi itu dalam kitab Taysirul Qalaq beserta syarahannya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Taala berkati kita. Mudah-mudahan kita dihiasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat wara, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.